Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadiyihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya, boleh mencapai semua itu dengan bersabar. Wahai gulam, siapa yang sabar, dia akan mencapai semua cita-citanya. Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja dipenuhkan orang-orang yang bersabar dengan balasan yang tanpa hisab. Surah Az-Zumar ayat 10. Makanlah dengan usahamu dan jangan makan dengan agamamu. Cari rezeki dan makanlah, dan jangan lupa menolong orang lain. Hasil kaum mukminin itu umpama hidangan kaum siddiqin. Tiada bahagian bagi kerja mereka melainkan dikongsikan dengan para fakir dan miskin. Mereka bercita-cita untuk meringankan beban manusia kerana semata-mata untuk mendapat redha Tuhan mereka dan kecintaannya kepada diri mereka. Lantaran mereka telah mendengar pesanan Nabi SAW. Manusia itu anak-anak peliharaan Allah Azza wa Jalla. Dan sebaik-baik manusia kepada Allah Azza wa Jalla ialah yang paling banyak manfaatnya kepada anak-anaknya. Ketahuilah bahawa para wali Allah bila dibandingkan dengan orang umum adalah pekak, bisu dan buta. Apabila para wali itu berdekatan hatinya kepada Allah Azza wa Jalla, mereka tiada lagi mendengar apapun selain Allah. Dan mereka tiada melihat selain dari Allah, dari Dia. Allah telah mendekatkan mereka pada zatnya. Mereka lalu merasa takut dari kehebatannya. Dan timbul perasaan cinta bila berdekat dengan siapa yang dicintainya. Jadi mereka berada di antara kebesaran Tuhan dan kecantikannya. Mereka tiada akan menoleh ke kanan atau ke kiri. Mereka tetap memandang di depan dan tidak di belakangnya lagi. Ketika itu orang ini akan berkhidmat kepada manusia, jin, malaikat dan semua makhluk yang ada di atas muka bumi. Mereka dikhidmati oleh hukum dan ilmu. Mereka diberi makanan kurnia dan diberi minuman kemesraan. Tegasnya, dari makanan kurnia Allah mereka makan dan dari minuman kemesraannya mereka minum. Tidak ada masa lagi untuk mereka mendengar bicara manusia. Manusia di suatu sudut dan mereka pula di sudut yang lain. Mereka sering menyuruh orang ramai supaya mematuhi perintah Allah dan meninggalkan larangannya, menggantikan tugas Nabi SAW. Mereka lah para wali yang hakiki kerana mereka terus sibuk mengenalkan manusia pintu-pintu Allah dengan menerangkan semua hujah kepada mereka. Mereka meletakkan setiap satu hukum pada tempatnya dan memberi setiap orang akan kelebihannya. Mereka tiada merampas hak-hak orang lain dan tiada mengutamakan kehendak dan tabiat diri sendiri. Mereka sentiasa mencintai yang lain kerana Allah dan membenci yang lain juga kerana Allah. Semua diri mereka kerana Allah dan tiada menumpukan untuk yang lain. Siapa yang sudah sempurna syarat-syarat ini, akan sempurnalah baginya persahabatan
dan berhasil baginya keselamatan dan kejayaan. Dan pada ketika itu dia akan dicintai manusia, jin, malaikat, bumi dan langit. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kata kunci yang penting yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, dengan sabar tercapai segala cita-cita. Setiap manusia ada cita-cita. Dan setiap cita-cita dibina oleh ilmu pengetahuan mereka. Lagi tinggi ilmu seseorang, maka lagi tinggilah cita-citanya. Dan tidak ada ilmu yang lebih tinggi daripada ma'rifatullah, mengenali Allah Ta'ala. Kerana ia merentasi dunia dan merentasi akhirat. Kalau seorang bercita-cita nak jadi engineer, nak jadi arkitek, nak jadi tentera, nak jadi polis, nak jadi bomber, nak jadi doktor, kenapa mereka bercita-cita demikian? Itulah ilmu mereka. Mungkin kerana mereka melihat dengan itu mereka mendapat gaji yang lumayan, atau dengan itu mereka menjadi popular dan terkenal, atau dengan itu mereka ingin memberi khidmat pada masyarakat, atau apa sahaja. Setiap cita-cita dibina oleh ilmu, pengetahuan mereka. Dan pengetahuan itu ada yang berdasarkan kepada pengalaman, ada yang berdasarkan kepada apa yang mereka lihat sekeliling. Dan tidak ada pengetahuan yang lebih tinggi daripada pengetahuan ilmu yang datang daripada sumber wahyu. Maka kalau seorang mempunyai ilmu yang tinggi, dan kita dah sebut ilmu paling tinggi ma'rifatullah, kenal Allah yang mencipta kita. Kenapa dia tinggi? Kerana ia abadi. Kalau ilmu cuma kenal dunia, gaji 7 angka, 8 angka, ia akan fana dan binasa. Kalau ilmu cuma kenal kemauan hidup, makan dan minum, maka ia juga akan jemu dan bosan akhirnya. Tapi ilmu mengenal Allah, cinta yang tidak pernah terpadam. Cinta hakiki yang sentiasa dinikmati keladatannya, kemanisannya, yang tidak terhingga, yang tiada batasan. Kerana semua cinta itu ada batasan melainkan cinta pada Allah. Dia tidak punya batasan. Kalau kita cinta pada makhluk, setengahnya bertahan 3 hari. Setengahnya mungkin bertahan 3 tahun, 4 tahun. Setengahnya mungkin 2 tahun pertama, tidak tahun ketiga, keempat dan kelima. Kerana cinta manusia ada batasan. Tapi cinta pada Allah, bila Allah beri sahaja, dia tiada batasan. Ia melenyapkan semua perkara, melainkan Allah. Maka bila seorang cita-citanya untuk dekat dengan Allah, maka dia perlu memperolehinya dengan sabar. Kerana itu Allah menyatakan innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang sabar. Dan para ulama telah menyebut sabar tertinggi ialah sabar mentaati Allah. Kerana setiap kali kita nak taat Allah, halangannya banyak. Maka kita kena sabar. Dengan sabar mentaati Allah lah kita mencapai cita-cita kita untuk dekat dengan Allah. Kalau sekiranya kalau seorang mencintai makhluk, dia pun kena sabar untuk memikat makhluk tersebut. Dan demikian seorang yang ingin dekat dengan Allah, sabar dia dalam mentaati Allah. Dan jalannya berliku ujian, kerana kita kena lawan hawa nafsu, kena lawan syaitan, kena lawan dengan kebiasaan dan tabiat kita, kena lawan dengan persekitaran kita. Maka sebab itu untuk mentaati Allah, kita sentiasa naik turun. Kita sentiasa on off. Kita sentiasa mood kita berubah-ubah. Kenapa? Kerana ia sukar. Ia berbeza dengan benda yang mudah. Maka kita tak perlu bertukar-tukar. Mudah je. Umpamanya makan. Kita ada mood ke tak ada mood, masuk je ke mulut kita. Dia masuk juga. Tak selera, 2 gelas, 2 cawan, 2 pinggang habis. Tapi bila ketaatan kadang-kadang terhenti seketika. Ramai mana orang yang kita nampak bagus perjalanan ibadat, akhirnya berhenti. Sebahagiannya cuma berhenti seketika, sebahagiannya berhenti terus. Ambil contoh istiqamah kita dalam ibadat Ramadan. Ada orang yang mungkin terus berhenti daripada witir. Dah tak ada witir dah. Ramadan je. Dan ada yang terus berhenti daripada puasa. Nah, saya tak ada puasa lah. Dan ada orang terus meneruskan ibadatnya. Puasanya,
meneruskan bacaan Qurannya, meneruskan witirnya, meneruskan sedekahnya, meneruskan semua. Kerana orang ini orang yang sedang terus bersabar dengan dirinya untuk mentaati Allah. Kerana itu disebut ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia ini ialah sabar seketika. Maka jadikan semuanya taat kepada Allah. Sabar. Dek kerana Nabi Allah Yusuf sabar seketika digoda oleh Zulaikha, Imra'atul Aziz. Maka Allah mengangkat sehingga mencatat dan mengabadikan nama surah Yusuf. Surah Yusuf, surah yang menceritakan tentang kesabaran dalam mentaati Allah. Ia sabar mentaati Allah dengan kedengkian manusia sekelilingnya. Di kalangan adik-beradik. Dia sabar mentaati Allah dalam penjara belasan tahun. Dia sabar mentaati Allah dalam jawatan yang tinggi, pembendaraan negara. Maka kesabaran itu melayakkan Nabi Yusuf diangkat oleh Allah dan dicatat namanya pada surah. Maka kita akan baca surah Yusuf. Yang surah menceritakan sebagian besar kisah Nabi Allah Yusuf AS. Bermula daripada mimpinya, berakhir dengan berkumpul seluruh keluarganya. Dan keseluruhnya tunduk akan kemuliaannya. Dan berakhir dengan doa Nabi Yusuf AS. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Dan ayat 101. Matikan aku dalam Islam. Himpunkan aku bersama orang soleh. Siapa orang soleh? Orang yang bersabar dalam mentaati Allah. Itu orang soleh. Maka Syekh Abdul Qadir pun menyebut satu firman Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar itu pahala diberikan tanpa ada had. Tanpa ada had. Ketika pahala-pahala ibadat yang lain mungkin 27, mungkin 30, mungkin 100, mungkin 10 kali ganda. Datang sabar, ia datang pahala tanpa ada batasan. Ini lebih hebat daripada internet tanpa batasan. Sebab hari ni orang paling nak cari apa dia? Internet tanpa batasan. 24 jam. Tak nak lagi 40 gig, 50 gig, tak nak. Tanpa batasan. Kita nak sangat ni, package terbaru. Lebih hebat yang Allah berikan kepada kita, pahala tanpa batasan. Diambil, diberikan sebanyak mungkin. Sehingga melayakkan kita, mengangkat kita daripada setiap pesaing-pesaing kita. Kerana itu nak melihat siapa yang menang dalam persaingan ini. Ialah siapa yang paling bersabar. Kerana itu bila seorang tentera yang kuat, yang bernama Antarah, orang memuji kekuatannya. Antarah, kamu gagah, kamu kuat. Apakah rahsianya? Dia kata, Antarah, kamu gigit tangan aku dan aku gigit tangan kamu. Maka berlakulah gigit menggigit. Akhirnya lelaki tadi digigit oleh Antarah tak tahan. Dia melepaskan gigitannya pada Antarah. Lalu kata Antarah, nah, inilah dia sebab rahsia kekuatanku. Aku lebih bersabar daripada kamu. Sebenarnya sewaktu kamu menggigit aku juga sakit. Sebagaimana kamu sakit. Tapi aku memilih sabar. Sehinggalah aku menang mengatasimu. Makinlah kekuatannya. Sabar. Umat Islam di Palestin kekuatannya bukan pada roketnya. Bukan kekuatan umat Islam di Palestin pada persenjataannya, taktikal dan sebagainya, tetapi pada kesabarannya. Mereka sabar lebih daripada orang lain. Mengalami kerumitan, kepungan dan dengan masalah ekonomi, dengan masalah-masalah yang pelbagai, kekuatan mereka sabar. Kerana sabar tadilah mereka menjadi kuat. Sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam perjalanan kesufian kita, tidak ada paling hebat bila mana kita memilih sabar yang menjadikan kekuatan utama. Baik, kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut, bila kita sebut nak capai sesuatu kena sabar. Sabar kita mentaati Allah. Maka apakah jenis ketaatan yang paling utama untuk kita buat? Iaitu memberi manfaat kepada orang lain. Hidup memberi manfaat kepada orang lain dengan merupakan diri sendiri. Yang menjadikan kita, tuan-tuan sekalian,
Kerana sifat orang yang suka beri manfaat asasnya ialah dia bekerja dengan usahanya, bukan dengan cara menggadaikan agama dia. Apa maksud? Ia bermula bila kita nak manfaatkan orang lain, kita kena ada sumber. Sumber itu datang bukan kerana kita menjual agama. Apa maksud menjual agama? Bila kita meletakkan agama kita bukan sebagai prioriti, kita sedang menjual agama. Maksudnya ialah dunia itu mengatasi agama kita. Sepatutnya kerana Allah Ta'ala dah isyihar dalam wahyunya, kita diciptakan untuk menyembah Allah. Itu kerja kita. Waktu mana kita mencari dunia dengan mengurangkan waktu menyembah Allah, kita sedang menjual bahagian agama kita. Maka orang yang hebat, pekerjaannya tidak menjejaskan agamanya, tidak mengurangkan agamanya. Allah berfirman, Rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Mereka lah lelaki-lelaki yang tidak dilalaikan dengan mengiati Allah kerana sebab perniagaan ataupun jual beli. Artinya tuan-tuan, kita umpama begini, tuan-tuan telah di-appointkan oleh satu syarikat, kerja syarikat tu. Tiba-tiba kita buat kerja lain. Bukankah namanya kita sedang mencuri masa syarikat yang telah kita dibayar gaji? Dan bukanlah kita telah menjual waktu kita kepada perkara yang berkaitan kepentingan kita. Sama juga saya katakan, Allah jadikan saya dan jadikan tuan-tuan untuk beribadat kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan menyembah aku. Dan Allah dah nak bayar gaji kita. Gaji ni syurga. Gaji paling tinggi sekali syurga. Kalau tuan-tuan dah dibayar gaji sebulan 800,000 untuk bekerja, tuan-tuan akan komitmen tak? Komitmen lah Ustaz. 800,000 tu, allowance itu, allowance ini. Sama juga kerja kita beribadat pada Allah. Allah bayar lebih pada 800,000. Allah beri syurga yang abadi. Allah panjangkan umur kita sampai tak ada batasan. Allah hilangkan tua, Allah hilangkan sakit. Allah hilangkan mati daripada kita supaya kita dapat menikmati semuanya. Tentu ia berbaloi, amat berbaloi. Allah berfirman, "Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih." Bergembiralah dengan akad jual beli yang telah kamu meterai antara aku dan kamu, antara kita semua. Allah kata fastabshiru, bergembiralah dengan bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih, dengan jual beli atau dengan kontrak yang telah engkau tanda tangani. Apa dia? Syurga. Innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli jiwa orang beriman, harta orang beriman dengan pertukarannya syurga. Maka usaha kita mencari dunia, jangan sampai jual agama. Jual agama bermula kita tak letakkan prioriti pada agama, sehinggalah kita melengah akan agama, sehinggalah kita cancelkan ataupun membatalkan perintah agama, sehinggalah kita paling teruk sekali ialah menyelewengkan agama. Ini di kalangan ahli kitab, Kristian, Yahudi. Terus seleweng, jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Dan kita kena ingat, jual agama bermula daripada tidak meletakkan prioriti pada agama. Maka kita sedang menjual agama kita. Dan melengah-lengahkan urusan agama. Melengahkan, menangguhkan urusan agama. Biar dulu. Bila bab agama, biar dulu. Kalau bab dunia, laju je. Dan yang ketiga, dengan meninggalkan agama. Dan yang keempat, yang paling teruk, menyeleweng agama. Itu kata tak, sebenarnya Islam tak wajibkan benda ni. Islam wajibkan benda ni. Mereka ubah-ubah agama mengikut selera mereka. Yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Apa dia harga murah? Dunia. Dunia ni murah. Kalau dunia ni mahal, tak akan berlaku kiamat. Dunia ni murah lah Allah hancurkan. Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saqa minha kafiran. Kalau dunia ada nilai, Allah tak beri orang kafir minum sebab dia tak layak. Tapi tak ada nilai, maka orang kafir boleh minum, boleh makan, boleh duduk bersenang-lenang. Bahkan boleh buli pula orang Islam. Kenapa? Kan dia tak ada nilai.
Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut, hasil daripada apa yang diperolehi oleh orang beriman, mereka akan berkongsi. Inilah dia watak para siddiqin. Para siddiqin, mereka bila bekerja dan mendapat hasil, mereka tak kata mereka lebih layak menikmatinya. Tuan-tuan, bila kita ambil contoh begini, kalau tuan-tuan seorang ayah yang penyayang, tuan-tuan dapat gaji 2,000 sebulan, apakah tuan-tuan rasa tuan-tuan lebih layak guna duit itu? Saya tak rasa tuan-tuan rasa tuan-tuan layak. Tuan-tuan nampak isteri yang layak, anak-anak yang layak. Kita tak apa. Kita baju pagoda berlubang pun tak apa. Bila dapat je 2,000, kita berikan isteri kita baju raya, anak-anak baju raya, kasut raya, segala persiapan raya. Kita tak apa. Ayah tak apa, baju buruk. Kadang ayah yang baik ni tuan-tuan, baju raya pun tak ingat beli dia. Bukan sekadar tak ingat beli, dia pun memang tak nak beli. Supaya cukup bahagian ni pada isterinya, pada anak-anaknya. Baik, ini kalau kita ambil kondisi ketua keluarga yang baik. Seringkali kita melihat ayah-ayah kita melupakan dirinya waktu dia berbelanja. Ya, anak-anaknya dia belikan kasut baru. Jadi seumpama waktu saya kecil, saya masih ingat bila kita raya, maka ayah pun ajak pergi kedai kasut. Okay, saya ni tak banyak kerana berbanding adik-beradik lain, saya dibawa. Dan adik-beradik lain cuma diberi ukuran tali kasut. Dan kita pun beli. Ni kasut. Pergi kedai food court Kiong apa? Kasut food court Kiong. Kita pun pergi beli kasut. Ukur ni untuk abang, ni untuk adik. Bawa tali. Saiz dulu. Kita alhamdulillah secara live. Dan kita tak pernah tengok ayah kita beli kasut. Tak pernah tengok. Diselesaikan kasut-kasut kita. Okay, dah. Okey, apa pula persiapan juadah raya? Nah, dah. Akhirnya kita tak nampak pun dalam hidup kita dia pakai baju raya. Dia mungkin pakai baju Melayu buruk dia tu. Kita baju baru. Bergembira. Tetapi ini gambaran seorang ayah yang penyayang. Barangkali tuan-tuan pun ada nostalgia tu, cerita tu. Baik ayah, baik mak. Bila mak masak, adakah mak yang masak dia rasa dia lebih berhak makan? Tak. Dia nampak anak dia berhak makan. Ambil, tak apa. Mak masak lain. Baik, mak tak sempat masak, tak sempat makan. Ya, dia berikan pada anak ni, anak tu. Tengok anak dia tak cukup, mak tak cukup. Anak ni tak pernah fikir mak. Tak cukup. Ni waktu kita kecil lah. Besar ni mungkin kita dah fikir sebab ada ilmu. Dulu masa kecil kita cuma ada nafsu. Mak pun masak lagi. Makan lagi. Dan kita tak tengok mak kita makan melainkan yang baki sekali tu. Tak habis barulah dia makan. Atau barangkali tak makan. Dia tak pernah rasa dia berhak makan apa yang dia masak. Kalau saya beri contoh analogi seorang ayah yang baik, ibu yang baik. Bagaimana seorang hamba Allah yang baik? Contoh kalau seorang hamba Allah yang baik lebih hebat. Dia bekerja dapat duit. Dia tak nampak dia lebih berhak duit tu. Saya nampak fakir miskin, saya nampak asnaf, saya nampak Filastin, saya nampak. Saya tak apa. Ini yang disebut oleh Allah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka meletakkan orang lain sebagai keutamaan walaupun mereka perlukan. Ini disebut dalam istilahnya sebagai isar. Isar melebihkan orang lain. Bukan kata nak ambil hak kita, orang lain dulu. Kita ada keperluan tapi kita nampak keperluan orang lain. Inilah bermula perjalanan para siddiqin. Kan itu ada seorang ulama, bila ditanya, Tuan, kenapa Tuan masih berniaga? Dia kata apa? Laulal fuqara'u mattajartu. Kalau tidak kerana fakir miskin yang masih ada, aku tak akan berbisnes. Bisnes aku, keuntungannya untuk fakir miskin. Bukan untuk aku. Bayangkan orang bisnes macam ni, tuan-tuan, bukan untuk dia. Ini ialah jalan para siddiqin. Kerana itulah, mereka, cita-cita mereka ingin menghilangkan bebanan orang susah. Mereka buat semata-mata kerana ingin mendapat redha Allah. Dan dapat kecintaan Allah Ta'ala. Kerana Nabi berpesan dalam satu hadis, Nabi kata apa? An-nasu ayalullahi azza wa jalla. Wa ahabbun nasi ila Allah Ta'ala anfa'uhum li'ayalihi. Sabda Nabi SAW. Manusia itu anak-anak peliharaan Allah Ta'ala. Manusia itu ialah keluarga Allah. Apa maksud keluarga Allah? Ialah hamba-hamba yang Allah kasihi. Sebab kalau kita sebut keluarga, apa maksud keluarga? Kita lebih sayang dia, lebih cinta dia.
Dan Allah lebih cinta kita berbanding keluarga kita cinta kita. Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah lebih simpati, lebih kasihankan hambanya berbanding seorang ibu kasihankan anak dia. Seorang ibu tu kasihankan anak kecil yang masih didakap, masih disusui. Dengan nangis meruntung jiwanya. Dia sanggup tak tidur, dia sanggup meninggalkan segala kerjanya kerana tangisan seorang bayi yang bernama anak. Allah lebih penyayang daripada itu. Waktu kita mengangkat tangan, berdoa, merintih, Allah pandang kita dengan penuh kasih sayang. Lebih daripada seorang anak yang merengek, yang menangis, yang meruntung jiwa mak dia. Maka hamba Allah ini semuanya keluarga Allah. Maka yang paling Allah suka, yang paling beri manfaat pada orang lain. Kan itu kata Nabi SAW, waktu baginda ditanya, Ya Rasulullah, ayul amali ahabbu ilallahi ta'ala. Apakah amalan yang paling Allah suka? Sebab kita dah sebut sabar dalam mentaati Allah, menjadikan kita cari amalan terbaik. Lalu kata Nabi SAW, sururun tudkhiluhu ala muslimun. Au takshifu anhu kurbatan, au taqdi anhu dainan, au tatrudu anhu ju'an, li'an amshiya ma'a akhil muslim fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran, wa man kaffa ghadabahu satarahu Allahu auratahu, wa man kadhama ghaidhahu, ila akhir hadis. Maksudnya ialah, waktu baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan yang paling Allah suka? Kata Nabi SAW, menggembirakan orang Islam. Kita gembirakan orang Islam, ya. Di hari raya kita gembirakan dia. Pada waktu berbuka puasa, kita gembirakan dia dengan juadah berbuka puasa. Waktu mana dia sakit, kita gembirakan dia dengan menziarahinya. Waktu mana dia kematian, kita mengucapkan takziah untuk mengembirakan dia. Kita bersama-sama dengan kesedihan dia. Mengembirakan dia. Waktu saudara umat Islam di Palestin dibedil, dibuli, kita gembirakan dia dengan berkata kita bersama mereka. Doa kita bersama mereka. Sokongan kita bersama mereka. Walaupun kita tidak berbuat apa yang sepatut kita buat, tetapi kita telah kita membuka jalan-jalan untuk mengembirakan mereka. Mereka mengetahui mereka tidak berseorangan. Bersama mereka ada tadamun, ada himpunan orang-orang beriman. Doa yang kita panjatkan setiap hari. Kemudian kata Nabi SAW, atau kamu melepaskan kesusahan orang beriman. Atau kamu tolong bayar hutang. Atau kamu jangan biarkan dia kelaparan. Sekiranya aku mampu berjalan untuk memenuhi hajat saudaraku seagama, lebih aku suka, kata Nabi SAW, daripada iktikaf di masjid aku sebulan. Berarti ibadat privasi, ibadat peribadi, nak dibandingkan ibadat kemasyarakatan, lebih hebat lagi ibadat kemasyarakatan. Yang ini membantu menolong orang. Kita keluar untuk penuhi hajat saudara kita. Hantar dia ke klinik. Kita tolong hantar dia ke stesen bas. Dia nak balik ni. Kita tolong hantar dia ke kedai sebab dia nak beli barang, kendaraannya rosak. Kita tolong hantar dia dekat bengkel. Kita tolong menghantarkan dia hajat-hajat dia kita penuhi. Kita tolong beli sayur dia sekali. Tolong beli udang, sotong, ketam sekali ke dia. Hajat dia. Lebih aku suka, kata Nabi SAW, daripada iktikaf di masjidku sebulan. Waktu kita dapat pergi masjid Nabi 2 hari pun seronok. Kan yang kata sebulan. Nak dapat kelebihan tu, sanggup kita keluar dari rumah kita untuk kita tolong orang Islam. Untuk tolong saudara kita. Atau kata Nabi SAW, siapa yang boleh menahan kemarahannya kepada saudaranya, maka Allah akan tutup keaibannya pada hari kiamat kelak. Dan siapa yang menahan marahnya, Allah akan penuhi hatinya dengan iman. Sebab bila kita marah, hati kita penuh dengan nafsu. Bahkan penuh dengan syaitan. Tetapi bila kita menahannya, kita sedang membuang semua nafsu dan syaitan dalam hati kita untuk Allah gantikan dia dengan iman. Allah, cantik hati orang tahan marah ni, tuan-tuan.
Waktu kita marah, tak kira marah dengan siapa pun. Daripada pasangan kita, anak-anak kita, kita tahan kemarahan. Maka nescaya Allah penuhi dada kita dengan iman. Allah Ta'ala penuhi dada kita dengan redha-Nya pada hari kiamat kelak. Kemudian kata Syekh, aku nak cerita kepada kamu tentang wali Allah. Siapa wali Allah? Sifat mereka pekak bisu dan buta. Pekak bisu dan buta daripada segala perkara yang menyibukkan mereka dari ingat Allah. Yang mereka pekak tak dengar kata-kata manusia, baik pujian, baik kejian. Mereka buta daripada melihat, menyibukkan pandangan mereka melihat pada manusia. Kerana pandangan mereka pada Allah. Sebab itu tuan-tuan, bila kita sembahyang sunat, pandang ke mana? Tempat sujud. Bukan ke kanan, bukan ke kiri, bukan ke belakang. Tempat sujud, tempat di mana kita memperhambakan diri pada Allah. Merendahkan diri kita pada Allah. Dan kita juga bisu. Wali Allah ni bisu, dia tak bercakap benda ikut say, ikut dan, ikut suka dia. Dia ada peraturan. Falyakul khairan aw liyasmut, kata yang baik atau diam. Itu peraturan dia. Maka inilah sifat para wali Allah. Ketika mana sifat itu begitu, maka kesibukan mereka ialah berkhidmat pada manusia, jin, malaikat, semua makhluk kerana perintah Allah. Contoh mereka tolong manusia lain. Even mereka tolong jin, even mereka tolong binatang, mereka tolong alam ini. Mereka tidak melakukan kerosakan atas alam ini. Kalau tuan-tuan tengok orang yang buat kerosakan, cukup kita tengok ni buang sampah pun merata, ni dah terkeluar daripada wali Allah. Kerana mereka ini tidak melakukan kerosakan atas muka bumi. Buang sampah merata-rata itu melakukan kerosakan. Biarlah kita tengok kereta dia bersemak kereta dia. Kita tahu sebab dia tak buang sampah kat luar. Ada orang nampak kereta dia kemas. Memang kemas sebab semua sampah buang kat luar. Tapi tak semua begitulah. Ada orang yang kita nampak kereta dia penuh sampah. Ya, sebab dia tak pernah buang sampah kat luar. Barangkali. Jadi, sifat para wali, mereka berkhidmat kepada semua manusianya, jinnya, malaikatnya, bukan alam ini. Dijaga alam. Wali tak pernah buat kerosakan pada alam. Tak akan buat. Sebab itu Nabi SAW bila dia beritahu kepada para tentera Islam, bila kamu berperang, jangan potong pokok, jangan runtuhkan bangunan, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh kanak-kanak. Sasaran kamu kepada orang berperang. Orang berperang pun kalau lari, jangan dikejarnya. Kenapa? Kan Rasulullah nak mengajar, jangan buat kerosakan. Etika dalam peperangan untuk mengelakkan kerosakan tanpa sebab. Sebab itu orang Islam cuma fokus kepada ahli perang. Bila Rasulullah SAW melihat seorang perempuan dibunuh dalam satu peperangan, Nabi kata apa? Ma hadhihi lituqatal. Tak patut yang ni dibunuh. Merah padam muka Rasulullah. Marah. Jangan membunuh orang yang tak layak dibunuh. Ini kerosakan atas muka bumi. Bunuh pada musuh yang hendak melawan. Kalau dah jadi tawanan pun tak bunuh. Islam tak ajar kita kebencian. Jihad bukanlah suatu proses kebencian. Bukan. Jihad satu proses mempertahankan diri dan satu proses untuk mendapat hak kita sebagai orang Islam. Tapi bukan kebencian. Kerana itu kalau musuh minta berhenti, kita dulu-dulu berhenti. Wa in janahu lis-salm fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Kalau mereka cenderung untuk berdamai, maka kita mesti pergi ke arah kedamaian. Dan kita bertawakal pada Allah. Kalau mereka minta damai sebagai satu strategi dan hela, kita serahkan urusan ini pada Allah. Tapi kita Islam, orang Islam, kalau orang minta berdamai, kita yang pertama hulung tangan perdamaian. Entah pada musuh yang paling ketat, Yahudi. Kalau Yahudi kata kami berhenti perang, kami nak berdamai, orang Islam akan terima. Sejarah telah menunjukkan bagaimana sifat santunan orang Islam pada musuh-musuh mereka. Nak berdamai, kita berdamai. Tapi kalau nak perang, kita tak akan berunduk. Nabi SAW menyatakan, la tatamannau liqa'al adu. Wassallallahu al-afiyah. Wa idza laqitumuhum fathbutu. Jangan bercita-cita nak jumpa musuh. Mintalah keselamatan senantiasa. Tapi bila musuh nak juga, kita takkan lari. Kita takkan lari. Fathbutu. Tetap. Dan dalam ayat Al-Quran Allah menyatakan, wadhkurullaha katsira. Dan ingat Allah banyak-banyak. Bila kamu bertembung dengan musuh kamu, ingat Allah banyak-banyak.
Itu yang dibuat oleh umat Islam di Gaza. Mereka bertakbir sepanjang malam. Mereka ingat Allah. Ya, musuh serang daripada atas. Mereka lupa atas itu kepunyaan Allah. Sebagaimana bawah kepunyaan Allah. Sebagaimana laut kepunyaan Allah. Darat kepunyaan Allah. Udara kepunyaan Allah. Maka orang Islam beramai-ramai bertakbir. Daripada semua rumahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Itu yang menjadikan kekuatan umat Islam. Kemudian kata Syekh, mereka ini sibuk mengajak manusia untuk kenal Allah. Sebab mereka mewarisi sifat Nabi. Memang itu tugas Nabi. Innamal ulama warasatul anbiya. Ulama waris Nabi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah dan Imam Abu Hanifah, laulam yakun al-awliya, laulam yakunil ulama awliya Allah, falaysa lillahi wali. Kalau ulama itu bukan wali, maka siapa lagi wali? Orang paling tinggi kedudukan di sisi Allah Ta'ala ialah para ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Yang takutkan Allah di kalangan hambanya ialah ulama. Takut itu makna bertakwa. Maka kalaulah ulama itu bukan wali, siapa lagi wali? Itu syarat wali dia mesti ulama. Walaupun bukan semua ulama boleh jadi wali. Tetapi nak jadi wali itu mesti daripada ulama. Maka para ulama ini, kerja mereka apa dia? Mengajak manusia kepada Allah. Dan Allah sebut dalam Quran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Siapa lagi yang orang paling baik daripada orang yang mengajak manusia pada jalan Allah. Lalu mereka sibuk. Maka Allah jadikan mereka dipenuhi keperluan. Allah Ta'ala penuhi keperluan mereka, kehendak mereka. Sebab itu mereka ini tuan-tuan sentiasa dicukupkan Allah. Bukan zikir mereka pun hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah. Ketika mana orang lain cuma mencari kecukupan dalam makanan, tak cukup-cukup makan. Kecukupan dalam harta, tak cukup-cukup harta. Kecukupan dalam pangkat, tak cukup-cukup dengan pangkat. Tetapi mereka cukup dengan Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Maka seluruh dunia menjadi kecil di hadapan cukuplah bagiku Allah. Dan dia sebaik-baik penolong dan pembantu. Maka orang ni tuan-tuan sekalian, sayang dia kerana Allah. Benci dia kerana Allah. Maka dia meletakkan dirinya sepenuh masa kepada Allah Ta'ala. Dan ini sebab Allah Ta'ala menumbuhkan cinta seluruh makhluk kepadanya. Sebagaimana disebut dalam satu hadis kudusi. Bila Allah sayang seorang hamba, Allah panggil seluruh. Allah panggil malaikat Jibril. Beritahu bahawa aku sayang dia. Malaikat Jibril beritahu pada semua malaikat. Kemudian, fayuda'u lahul qabul fil ard. Maka seluruh makhluk atas muka bumi juga sayang dia. Begitulah berakhir ataupun begitulah perjalanan darjat seorang wali Allah. Jadi tuan-tuan kita pun kenal wali Allah tu bagaimana. Sifat mereka. Bukanlah wali Allah yang kita kata pelik selalu wali. Yang pelik sikit wali. Yang agak-agak jalan ikut belakang wali kot. Yang oleh masuk ikut pintu depan dia panjat kot tingkap tu wali kot. Yang orang kita sini boleh sebut wali ni pelik. Pelik. Yang orang duduk sebelah depan, duduk sebelah belakang. Wali tu, jangan main-main dia bukan tu wali. Tidak. Wali ini ialah orang-orang yang melakukan semua perintah Allah dan perintah Rasul. Mereka bukanlah orang yang datang bawa benda pelik. Mereka datang bawa wahyu Allah dan sunnah Nabi SAW. Itu yang mereka perkenalkan pada manusia. Bukanlah mereka perkenalkan benda pelik-pelik. Orang makan nasi, dia ajak kita makan pasir. Makan pasir. Kita wali makan pasir. Itu bukan wali, itu gila. Para wali itu maklum keadaannya dan juga jelas perjalanan hidupnya sebagaimana terangnya matahari di dada-dada langit. Apakah kita mengingkari kewujudan matahari di dada langit pada waktu tengah hari? Ia terang lagi bersuluh. Kerana apa yang dilakukan itu cukup jelas. Kerana ia syariat. Sehingga menjadikan seorang mencintai syariat. Mencintai Allah. Mencintai Rasul. Kerana Rasulullah SAW bawa syariat. Maka para ulama, para wali mengembangkan syariat. Sehingga Islam sampai ke seluruh alam jagat. Seluruh dunia ini. Dan keutamaannya ialah meletakkan keutamaan orang lain mengatasi diri mereka kerana Allah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.